Okey, baik. Malam ini kita akan tengok teknik mengembangkan isi karangan. Ya, teknik mengembangkan isi karangan. Oh, dia ada masalah pula pasal apa? Okey, sekejap. Sekejap, sesekali. Tak apa. Okey. Okey, teknik mengembangkan isi karangan. Okey, baik. Karangan duduk di mana? Nak cikgu sebutkan di sini supaya anda boleh bayangkan kedudukan karangan. Ya, karangan duduk dalam kertas yang kedua. Ya, kertas yang kedua dengan tempoh masa 1 jam. Ya, dalam tempoh masa 1 jam. Ya, jadi 1 jam ini ada 2 bahagian. Ya, 2 bahagian. Iaitu bahagian A, karangan respon terhad. Ya, kalau kamu masih ingat, ya, karangan respon terhad dengan markahnya sebanyak 10 markah. Ya, 10 markah dan sejam itu dibahagikan untuk karangan respon terhad sebanyak 15 minit. Kemudian, okey, fokus kita pada malam ini ialah kertas 2 bahagian B. Ya, bahagian B iaitu karangan respon terbuka. Ya, karangan respon terbuka yang markahnya 30 markah. Ya, markahnya 30 markah pelajar. Ya, 30 markah ni bukanlah sedikit. Ya, sangat banyak. Ya. Jadi kamu nak menghasilkan satu karangan panjang sebanyak 180 patah perkataan lebih. Ya, mesti lebih. Dengan markah yang 30. Jadi bagaimana nak menghasilkan karangan ini? Ya, jadi nak menghasilkan karangan ini sebenarnya bukan perkara baru, ya, sebab kamu masa sekolah rendah dulu pun dah biasa dengan karangan, ya, menghasilkan karangan dalam kertas bahasa Melayu. Cuma apabila kamu masuk ke sekolah menengah, daripada 120 patah perkataan dia bertambah kepada 180 patah perkataan. Ya, tambah 60. Tapi sebenarnya nak tambah 60 patah perkataan ni tak ada masalah pada kamu. Ya, okey. Okey, baik Christina. Ya, 180 patah perkataan ini cikgu yakin, ya, yang ada bersama cikgu pada malam ini 27 orang sebenarnya mampu menghasilkan, ya, karangan 180 patah perkataan, ya. Okey, jadi pada malam ini cikgu sediakan bahan, ya, untuk khusus kepada mengembangkan isi. Jadi kita tak nak tengok pendahuluan, kita tak nak tengok karangan penutup. Kita nak tengok bahagian isi sahaja, ya. Okey, tapi sebelum itu cikgu nak minta respon daripada para pelajar, ya. Okey, kita nak minta respon kepada para pelajar, ya, bermakna cikgu tidak keseorangan lah, ya. Okey. Kalau nak tengok pelajar, gambar pelajar macam mana? Kelas keempat. Okey, pergi ke kanan sekali, ya. Okey, sekejap. Okey, cikgu nak mohon respon daripada pelajar-pelajar. Tak ada pun. Oh, kelas. Okey, kelas. Okey, mungkin boleh respon kepada cikgu lah untuk menghasilkan satu karangan sepanjang 180 patah perkataan ni pelajar. Apa basic karangan? Mungkin siapa-siapa boleh respon. Nak menghasilkan sebuah karangan yang 180 patah perkataan. Apa yang basic yang kamu dah belajar sejak sekolah rendah dahulu? Basic dia mesti ada apa? Nurin Dalila. Ya, silakan Akilah. Dalila dah ada respon. Yang lain mungkin boleh. Ada yang bersuara. Penutup. Isi. Betul. Sebelum nak isi, kita buat apa? Mesti ada? Betul. Ya, bagus. Maknanya anda sudah ada pengetahuan. Ya, maknanya sudah ada pengetahuan. Terima kasih. Dan terima kasih kepada Dalila yang respon, ya. Mesti ada pendahuluan. Mesti ada isi.
Lagi satu isi. Isi dan mesti diakhiri dengan penutup. Okey, baik. Kalau isi berperingkat menengah rendah, mungkin boleh respon. Siapa yang boleh respon? Semua-semualah. Ya, berapa isi setakat ini yang diperlukan? Ya, untuk menghasilkan 180 patah perkataan. Berapa isi sepatutnya? Silakan. 3. Okey. 3. Ada lagi yang respon? Berapa? 3. Ya, betul Kak Sarah. Terima kasih. Ya, betul. 3. Tepat. 3. Betul sangat ya. Okey, kita memerlukan sekurang-kurangnya 3 isi. Ya, sekurang-kurangnya 3 isi diperlukan. Ya, ini masalah internet ni ya. Okey tak? Okey tak penyampaian cikgu setakat ni? Kamu tengok okey tak? Ke tersekat-sekat? Ya, ada yang okey, ada yang tersekat ya. Kat internet ni dia start the problem balik lah ya. Okey, tak apa. Cikgu rakam ya. Kita videokan, nanti kita masukkan dalam grup lah ya untuk anda ulang siar balik ya melihat perbincangan kita pada malam ini. Okey, betul. Ya, untuk karangan peringkat menengah rendah, pertama, pendahuluan. Jadi, ya, untuk menghasilkan karangan yang baik, mesti ada pendahuluan, mesti diikuti dengan 3 isi, ya, 3 isi wajib. Sekurang-kurangnya tu, tak boleh kurang, ya, dan diakhiri dengan penutup. Bermakna, 1 perenggan pendahuluan, 3 perenggan isi dan 1 perenggan penutup. Kita ada sekurang-kurangnya 5 perenggan. Ya, sekurang-kurangnya 5 perenggan. Ini basic dia lah. Ya, basic dia ya. Okey, baik. Jadi untuk malam ini, cikgu tidak berhajat untuk tengok pendahuluan dan penutup. Tetapi kita akan terus pergi kepada perenggan isi. Ya, kita nak tengok bagaimana nak mengembangkan isi. Sebab kadang-kadang pelajar dia mampu berikan isi tetapi nak mengolah isi. Yang ni masalah. Okey ya, jadi kita akan tengok bahan ini pada malam ini. Okey. Cikgu sediakan bahan untuk sama-sama kita lihat. Okey, baik. Okey, kamu nampak tak bahan yang cikgu tayangkan sekarang? Nampak tak? Ada tak bahannya? Nampak. Oh, ada yang nampak, ada yang tak nampak. Oh, putih. Oh, tak ada lah. Oh, okey. Mana? Sini. Ni. Maknanya kena pergi keluar lah sekejap ya. Sekejap. Tak, dia tak masuk sini. Papan putih. Oh, sini. Okay. Tak ada. Kena nampak muka ni. Luar muka ni. Sekejap ya. Cikgu nak keluarkan bahannya. Ke ni. Bukan. Dah tekan PowerPoint tapi tak ada. Tak. Kamera kat mana? Sini. Dah tukar yang lain pula. Okey, sekejap ya. Cikgu nak keluarkan bahan ni. Okey ni. Ini PowerPoint hanya. Dia nampak papan putih. Dia tak nampak bahan-bahan dia ada. Cek ya. Bahaya. Kita tak.
Tak boleh nampak Okey, nampak tak pelajar yang cikgu share dengan kamu sekarang? Okey, nampak ya. Okey, baik. Okey. Sekarang ni kita nak ambil teknik menghasilkan menghuraikan isi karangan ya. Okey, sekejap. Okey, tajuk ya cikgu nak sharekan tajuk dia. Okey, sekejap. Cara setting dia baru dapat kayu badan nak buat. Bagi demo kat kayu. Macam mana ya nak ambil yang ni pertama ni kejap. Dia cuba. Okey teknik menghuraikan isi karangan. Macam yang cikgu sebutkan tadi, kebanyakan sesetengah pelajar dia mampu memberikan isi karangan, tetapi nak mengembangkan karangan tu yang bermasalah. Dia apa? Oh, ni. Okey, jadi seperti yang cikgu sebutkan tadi, ya sekurang-kurangnya mesti ada 3 isi. Jadi pada malam ini kita nak mengambil satu tajuk yang simple ya untuk kita bincang dan tengok bersama-sama. Ya, tengok bersama-sama teknik menghuraikan isi karangan. Okey, sekarang dalam buku masing-masing, anda boleh catat tarikh. Catat tarikh hari ini 26 hari bulan. Kemudian tajuk kita, ini tajuk yang sedang cikgu kongsikan dengan anda, iaitu teknik menghuraikan isi karangan. Jadi ini tajuk besar kita. Jadi anda boleh catat sekarang dalam buku masing-masing, teknik menghuraikan isi karangan. Okey. Baik. Standard pembelajaran kita hari ini ialah 3.4.3. Itu kamu tak payah catat lah. Kamu hanya mencatat teknik menghuraikan isi karangan. Okey, baik. Okey. Jadi pada malam ini kita akan tengok bagaimana kita hendak menghuraikan isi karangan. Macam yang cikgu sebutkan tadi. Ya, saya. Ya. Silakan. Kita tulis dekat buku lain ke? Buku karangan kamu. Tadi kan cikgu dah minta kamu supaya menyediakan buku karangan. Jadi keluarkan buku karangan yang ada di tangan kamu sekarang. Buku karangan tu nak buku panjang ke buku pendek? Buku panjang. Kalau ada buku panjang, kamu gunakan buku panjang. Okey, sekarang macam ni lah. Kalau kamu ada buku, apa buku saja yang ada di tangan kamu. Kalau buku panjang kamu ada, memang kamu khususkan pada karangan, okey, gunakan buku panjang itu sebagai buku karangan. Tapi kalau kamu ada buku pendek sahaja, no problem. Gunakan buku tersebut dengan mencatat tarikh. Lepas tu yang paling penting, tajuk kita. Kamu tulis dekat situ karangan, teknik menghuraikan isi karangan. Cikgu kembalikan balik semula. Tajuk kita, ini dia. Okey, sila ambil. Boleh dapat ya? Okey, faham. Bagus. Baik, terima kasih. Sama-sama. Boleh. Test pad. Tak ada buku pakai test pad, no problem. Pakailah apa sahaja yang ada di tangan kamu. Cuma, hari tu kan cikgu sebut, sebab kita terus PDPR. Kita tak tahu bila kita akan buka sekolah. Jadi sebaik-baiknya, dalam tempoh yang dah 5 bulan kita PDPR ni, sepatutnya buku kamu tu dah dikemaskinikan. Tapi kalau masih lagi ada yang orang kata buku dia ialah apa yang ada di tangan kamu sekarang, kamu pakai sajalah. Okey, yang paling penting buku kamu tu berterusan lah. Maksudnya jangan hari ni guna buku pendek, kemudian kejap guna buku panjang. Tapi kalau memang kamu dah khususkan karangan buku panjang, okey. Teruskan sahaja. Okey, baik, kita tengok seterusnya. Bagaimana kita hendak menghuraikan isi karangan? Ini persoalan yang kita nak olah malam ini. Kita nak rungkaikan bagaimanakah
Ya, kita hendak menguraikan isi karangan. Karangan berapa tadi sebut? 3. Kan? Kita dah sebut karangan isi kita ada 3. Sekarang ni kita nak bincangkan bagaimana isi yang kita tengok tajuk pada malam ini. Ya, kita nak kembangkan isi. Okey, jadi cikgu nak perkenalkan kepada anda teknik MBK. Okey, boleh catat sekarang pelajar-pelajar sambil anda tengok, anda buat catatan ya. Supaya nanti tak panjang kerja kamu. Sambil cikgu sebut, sambil kamu mencatat. Okey. Bagaimanakah kita hendak menghuraikan isi karangan pelajar? Okey, kita gunakan teknik M, B dan K. Ya. M untuk mengapa. Okey, isi yang kita dah ada, mengapa kita mengatakan itu sebagai isi kita? Ya, lepas tu B untuk bagaimana. Bagaimana daripada isi tadi kita nak olahkan. Biasanya ini contohlah ya. Dan K untuk kesan. Ya, kesan. Bila kita olah isi tadi beserta dengan contoh apa kesan yang kita dapat. Biasanya kalau kita nak mudah cakap feedback dia. Ya, kesan sampingan yang kita dapat daripada isi yang kita nyatakan tadi. Jadi malam ini cikgu nak olah MBK lah. Nak guna teknik MBK sebenarnya. Teknik MBK ni kita dah buat. Ya. Berdasarkan buku muka surat 33. Kalau kamu masih ingat dan kalau ada buku teks di hadapan anda sekarang. Cuba kamu tengok muka surat 33. Ya, di muka surat 33 tu, ya, perangan isinya menggunakan teknik ayat topik, ya, ayat huraian, ayat contoh dan juga ayat penegasan. Sebenarnya sama sahaja. Ya, okey, kita tengok seterusnya ya. Okey, MBK tadi tu bagaimana? Okey. Baik, pada malam ini pelajar, kita akan tengok satu tajuk yang simple. Faedah bersukan. Boleh catat sekarang. Tajuk karangan kita pada malam ini ialah faedah bersukan. Okey pelajar, faedah bersukan, kalau kamu tengok tajuk ini, sebenarnya ni macam tajuk tahun 5, tahun 6. Kalau naik menengah rendah, dia tak akan buat sesimpel ini. Ya, soalan nombor 1, okey, faedah bersukan. Tidak. Tetapi, biasanya dia akan mulakan dengan pernyataan. Bagaimana ya? Okey, katalah contohlah ya. Setiap individu ya hendaklah memastikan mempunyai kecergasan tubuh badan. Ya, kecergasan tubuh badan. Itu permulaan dia. Maknanya pernyataan dimulakan dengan ayat macam itu. Ya, setiap individu hendaklah memastikan kecergasan tubuh badannya. Ya, titik. Lepas tu baru diikuti dengan soalan, nyatakan faedah-faedah bersukan. Mula tadi dimulakan dengan pernyataan. Lepas tu ayat barulah dimulakan. Dia tanya pada kita soalannya, nyatakan ataupun huraikan faedah-faedah bersukan. Okey, mungkin cikgu boleh nak minta respon kepada pelajar. Selain daripada faedah, kita boleh sebut apa ni yang sinonim dengan faedah? Kebaikan. Betul? Kelebihan. Kebaikan, kelebihan, tepat. Terima kasih yang bagi respon. Betul. Jadi, sekarang ni kamu salin tajuk ini, tajuk karangan faedah bersukan. Dalam kurungan, kamu boleh catat di situ kebaikan bersukan. Ya, kebaikan faedah ni boleh buat buat kurungan di bawah atau di hujung. Selain kita sebut faedah, kita juga boleh sebut kebaikan ataupun kelebihan bersukan. Ya, kelebihan bersukan. Okey ya. Okey, kita tengok seterusnya macam mana faedah bersukan ini. Ya, apa yang kita boleh dapat daripada bila kita bersukan? Ya, bersukan. Okey, selain bersukan. Okey, bersukan. Selain perkataan bersukan ni kita boleh gantikan dengan apa? Bersenam. Bersenam. Mungkin boleh bersukan, faedah bersenam. Lain. Mungkin ada yang lain? Faedah?
Ada lagi tak yang seangkatan dengan maksud bersukan ni? Bersukan. Bersenam. Apa lagi yang kita biasa dengar lah yang sama dengan perkataan bersukan? Ada yang boleh bagi respon? Riyadhah. Ya, tepat. Betul. Ya, bersukan, bersenam, riyadhah. Itu yang sinonim, yang sama dengannya. Ya, maksud yang sama. Ya. Okey, baik, seterusnya. Kita tengok. Ini dia. Ya. Okey, jadi malam ini pelajar, isi 1 telah diberikan kepada anda. Apa dia? Bersukan dapat menyihatkan badan. Ini faedah yang pertama. Ya, bila kita bersukan, okey, apa kesan, apa kita dapat? Badan kita jadi sihat. Ini isi yang pertama. Nampak ya? Kita catat situ isi 1. Ya, ini isi yang pertama. Jadi isi yang pertama, faedah. Soalan tadi dia minta kita nyatakan faedah. Jadi faedah yang pertama, ya, yang cikgu bekalkan kepada anda sebagai perbincangan kita pada malam ini, bersukan dapat menyihatkan badan. Betul tak betul? Sangat betul lah ya. Tambah pula kita sekarang ni alhamdulillah ya, kita pihak berwajib ya, pihak kerajaan ya telah membenarkan kita untuk merentas daerah, untuk merentas negeri. Kita dah keluar daripada kepompong ya, selama ini ya kita rasa macam kita terkurung ya sebab PKP ya, tetapi alhamdulillah dalam ya Allah makbulkan doa-doa antara kita ni ya, supaya Allah angkat COVID-19 ni walaupun tidak keseluruhannya ya, tetapi paling tidak ya kita dah boleh walaupun masih tetap mengikut SOP, kita dah boleh ya kembali seperti sebelum ini ya. Jadi daripada kita sebelum ini hidup dalam kita katakan macam terkurung lah kan, ayat kita lah ya. Jadi sekarang ni kita dah boleh kembali kehidupan seperti biasa ya. Jadi kita dah boleh bersukan ya. Bersukan dapat menyihatkan badan ya. Mengapa bersukan dapat menyihatkan badan? Bagaimana nak menyihatkan badan? Dan kalau kita bersukan, kesan daripada badan sihat ni macam mana? Yang ni kita namakan sebagai teknik MBK ataupun ayat huraian. M mengapa ni sebenarnya ayat huraian. B bagaimana ni sebenarnya ayat contoh ya. Dan K kesan ni daripada huraian daripada ayat contoh tadi ya. Okey, jadi boleh catat sekarang pelajar. Ini catatan ini sebenarnya untuk memudahkan kamu buat tugasan akhir nanti. Ya, akhir kelas kita pada malam ini, ya cikgu akan tinggalkan anda dengan tugasan ya. Jadi tugasan ni berdasarkan perbincangan kita ni lah ya, perbincangan kita pada malam ini. Okey, seterusnya bagaimana kita nak mengolah? Okey, cikgu nak bantu anda. Okey, kita tengok. Ini dia pelajar-pelajar ya. Daripada isi tadi, okey kita patah balik sekejap. Bersukan dapat menyihatkan badan. Okey, mengapa kita kena badan sihat? Kenapa kita kena ada badan sihat? Bagaimana kita nak rasa sihat tu? Ya, dan bila kita rasa sihat, apa faedah pada badan kita? Okey, cikgu bantu anda. Kita sama-sama tengok ya. Ni dia. Ya. Mengapa? Kerana apabila kita bersukan, badan akan mengeluarkan peluh dan berlaku pembakaran lemak dalam tubuh kita. Nampak tak ya? Kita panggil sebagai merentas kurikulum. Ya, pelajaran sains boleh bantu kita dalam bahasa Melayu, dalam BM. Ya, guna pengetahuan anda dalam sains ya. Nampak tak? Ya, bila kita bersukan, badan kita sihat. Kenapa badan kita sihat? Sebab bila kita bergerak, badan kita akan mengeluarkan peluh.
Ya, bila berpeluh berlaku pembakaran lemak dalam tubuh badan kita. Ini sain, pengetahuan sain. Ya, bahkan mungkin pengetahuan pembacaan kamu. Ya. Dia olah nampak cantik ayat kita. Okey, boleh tak? Ini nampak tak Adan? Ya, dan ini ialah kata hubung. Kita belajar ayat tunggal, ayat majmuk. Kamu nampak? Ya, ayat tunggal, ayat majmuk. Sekarang ni, ya, dalam mengapa ayat huraian ni kita ada ayat majmuk. Kenapa ayat majmuk? Sebab ada dan. Nampak dan? Boleh tak kalau cikgu, kalau saya nak gugurkan dan? Boleh, ya. Kamu tengok, ya, kerana apabila kita bersukan, badan kita akan mengeluarkan peluh. Titik dekat situ. Ya. Hal ini akan menyebabkan berlaku pembakaran lemak dalam tubuh badan kita. Kita letak titik dekat peluh, kita sambung dengan menggunakan penanda wacana. Hal ini akan menyebabkan, nampak? Hal ini akan menyebabkan. Hal ini tu daripada mana? Daripada peluh tadilah. Ya, daripada badan yang peluh tadi, hal ini akan menyebabkan berlaku pembakaran lemak dalam tubuh badan kita. Nampak? Ya. Kalau saya tak guna, boleh tak cikgu? Boleh. Ya, bahasa Melayu ni, kan kita dah belajar tata bahasa, jadi tata bahasa membantu kita mengarang. Ya. Jadi nampak kita guna ada dan di situ. Bagaimana? B tadi bagaimana? Bagaimana nak berlaku pembakaran lemak ni? Kita boleh bersukan dengan cara berbasikal, bermain badminton atau sekadar jogging. Nampak? Ini ialah ayat contoh. Ayat contoh. Nampak tak? Cikgu yakin sebenarnya kamu boleh buat macam mana yang cikgu terangkan pada malam ini. Ya, kamu boleh buat sebenarnya. Ya. Okey, ada contoh. Nampak bagaimana nak menghasilkan badan yang boleh keluar peluh dan pembakaran lemak berlaku tadi? Caranya berbasikal, caranya bermain badminton dan caranya ialah berjogging. Ada satu contoh, ada dua contoh dan ada contoh yang ketiga. Bagus. Ya, kalau anda boleh buat karangan macam ni, cikgu yakin 180 tadi tak ada masalah sebenarnya kamu nak. Ya, hasilkan karangan ya. Dan akhir sekali K, kesan. Kesannya badan kita akan menjadi sihat. Ya, balik pada tajuk kita tadi, ya. Faedah bersukan, ya, menghasilkan badan yang sihat, ya, dan cergas serta tidak berasa lesu, ya, ketika belajar di dalam kelas. Ini ialah kesan daripada kita jogging tadi, ya. Bila kita jogging tadi berlaku pembakaran lemak, ya. Okey, nampak tak? Okey, baik. Sempat salin tak? Atau cikgu laju sangat? Kalau sempat salin. Kalau tak sempat nanti, ya, boleh tengok balik. Sempat, bagus. Ya, okey. Alhamdulillah, tak ada masalah lah. Mana cikgu tak laju sangat, ya. Okey, nampak MBK. Isi, cikgu kembali semula. Bersukan dapat menyihatkan badan. Ini yang pertama. Ya. Ataukah nak mula bersukan dapat menyihatkan badan? Mestilah ada ayat awalan. Antara faedah bersukan ialah dapat menyihatkan badan. Itu mukadimah kita untuk perenggan isi. Ya, untuk perenggan isi. Okey. Ada yang baru masuk ke? Macam mana? Ke? Kanan sekali. Ada kawan kita yang baru masuk. Oh, kanan-kanan. Okey. Masuk TV. Okey. Batalkan sekejap. Kita nak terima kawan. Nah, siapa yang baru masuk ni? Sekejap, escape. Sekejap ya. Ni. Okey. Putri Balkis. Okey. Okey, sampai di situ ya. Balkis, nanti kamu tengok baliklah ya. Mana pen tadi. Okey. Okey. Baik, kita tengok seterusnya. Ya, faedah bersukan tadi dapat menyihatkan badan. Ya, okey. Faedah bersukan. Okey, kita tengok tadi. Allah Akbar. Dah laju sangat pula.
Mana pergi isi dia? Tak nampak dah. Oh, dah ke belakang sangat ya. Okey, sekejap ya. Ada lagi yang baru masuk ke? Okey, ni untuk Balkis ya. Cikgu dah patah balik belakang. Okey, tak apa. Nanti kamu boleh tengok balik semula. Okey, bersukan dapat menyihatkan badannya. Diolah balik dalam menggunakan teknik MBK tadi. Okey, kita teruskan. Okey, apa cerita seterusnya? Sambungkan semua huraian isi dengan gramatis menggunakan penanda wacana yang sesuai. Okey, ini contoh-contoh yang disyorkan kepada kamu, ya. Yang disarankan kepada kamu. Ya, sambungkan semua huraian isi tadi menggunakan penanda wacana yang sesuai. Ini cikgu yakinlah ya anda memang ada penanda wacana ini, ya. Hal ini demikian kerana, cikgu sebut tadi kan, hal ini demikian kerana, hal ini adalah disebabkan oleh, sebagai contoh, ya, jelaslah bahawa, okey, kita akan tengok penanda wacana yang cikgu syorkan ini, ya, dalam gabungan isi. Okey. Ya. Sebelum cikgu tunjukkan keseluruhannya, kan, ya, dalam latihan kita pada tarikh 15 hari bulan 6 tempoh hari ada ayat kesimpulan. Satu perenggan. Ya, satu perenggan dimulakan dengan ayat topik. Ayat topik itu isi. Diteruskan yang kedua ayat huraian. Ayat huraian ni ialah mengapa. Kemudian diikuti dengan ayat contoh. Ayat contoh ini ialah bagaimana beserta dengan kesan dan diakhiri dengan ayat kesimpulan. Ataupun kita sebut juga sebagai ayat penegas, ya. Kamu nampak di situ dia ditulis ayat penegas. Ya. Jelaslah bahawa. Ini kita tutup satu perenggan isi, ya. Bukan perenggan yang lain. Maknanya dalam satu perenggan tadi ada hal ini demikian kerana sebagai contohnya. Dan kita tutup perenggan isi tadi dengan jelaslah bahawa. Nampak koma. Ya, penutup kepada perenggan isi, ya. Kan kita sekarang sedang berbincang tentang satu perenggan isi. Tubuh badan kita akan sihat jika kita rajin melakukan aktiviti bersukan. Dia tutup perenggan isi. Ya, satu perenggan isi dengan ayat yang sangat kemas begini. Ya, jelaslah bahawa. Maknanya nak tutup lah dah tu. Ya, jelaslah bahawa. Okey, baik kita tengok seterusnya. Okey, sila ambil. Ya, ini ya seterusnya cikgu gabungkan keseluruhan. Nampak? Perenggan isi lengkap. Pelajar, ya, perenggan isi lengkap. Kamu kalau ada masalah tak dapat tangkap atau cikgu laju, kamu bagi tahu, ya. Okey. Isi tadi bersukan dapat menyihatkan badan. Jadi kita nak mulakan perenggan isi, kita gunalah ya penanda wacana yang sesuai. Ya, bersukan dapat menyihatkan badan. Inilah antara faedah yang diperoleh apabila bersukan. Boleh? Kita mulakan macam tu boleh. Ataupun antara faedah bersukan yang diperoleh ialah mulakanlah dengan bersukan dapat menyihatkan badan. Lepas tu, mengapa M teknik tadi kan? Dengan cikgu ambil balik ayat huraian. Ini ayat isi. Ya, yang pertama ni ialah ayat isi ataupun ayat topik. Ya, ayat isi ataupun ayat topik. Nampak ayat huraian dia. Hal ini demikian kerana cikgu merahkan dia ni sebagai penanda wacana. Ya, sebagai penanda wacana. Hal ini demikian kerana apabila kita bersukan. Nampak? Ini ialah mengapa yang cikgu tunjukkan awal tadi. Balkis mungkin tak sempat. Ya, yang lain-lain yang mula dari awal dia nampak. Ya, kita mulakan ayat dengan kita bersukan. Ya, apabila kita bersukan, badan akan mengeluarkan peluh dan berlaku pembakaran lemak dalam tubuh kita. Ini ialah ayat awal yang cikgu bagi pada kamu awal-awal tadi. Tetapi sekarang, kita dah nak mula buat perenggan isi lengkap.
Kita kenalah masukkan penanda wacana. Ini ialah penanda wacana yang disyorkan. Ini saja ke cikgu? Tak. Ini contoh. Kalau kamu ada idea lain, menggunakan cara lain ataupun penanda wacana lain, silakan. Boleh. Ya? Ini ayat huraian. Ayat isi, selamat. Ayat huraian yang kedua. Okey, kita tengok seterusnya. Nampak B, bagaimana? Ayat huraian. Sebagai contohnya, merah ialah penanda wacana yang cikgu sebutkan tadi. Ya, kita kemaskan perenggan isi kita dengan menggunakan penanda wacana ini. Ya, sebagai contohnya, okey. Sebagai contohnya, kita boleh bersukan dengan cara berbasikal. Ini ayat kita tadi, nampak ya? Kalau kamu perasan, ini ialah ayat kita, tetapi kita sekarang tambah dengan penanda wacana yang merah ni. Ya, kita boleh bersukan dengan cara berbasikal, bermain badminton atau sekadar berjoging. Ya, dan kemudian kesannya, gabungan sebagai contoh dengan kesannya gabunganlah. Ya, badan kita akan menjadi sihat dan cergas serta tidak berasa lesu ketika belajar di dalam kelas. Ya, samalah PDPR pun. Ya, PDPR pun. Jadi petang-petang dah selesai, tak ada apa, lepas asar, bolehlah berjoging. Ya, kalau tak sampai ke padang, di luar rumah pun boleh. Ya, bersama adik-adik, bersama keluarga, boleh je. Ya, supaya kelas anda pada waktu pagi, ya, dalam bentuk PDPR boleh diteruskan dengan cara anda boleh tumpu, ya, atau fokus pada pengajaran guru-guru kamulah, ya. Tidak berasa lesu ketika belajar, ya. Dan akhir sekali kita tutup perenggan kita, jelaslah bahawa tubuh badan kita akan sihat jika rajin melakukan aktiviti bersukan. Okey, habis dah tu. Ya, maknanya sekarang cikgu buat dalam bentuk, nampak? Ya, cikgu buat dalam bentuk pisahkan ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan juga ayat kesimpulan. Cikgu pisahkan. Tapi kalau kamu nak cuba lagi selepas ini, ya, nak cuba untuk bina dalam bentuk, dalam bentuk satu perenggan lengkap, silakan. Kamu boleh nampaklah, ya, sama ada berapa baris yang kamu boleh hasilkan daripada ayat topik, ya, ayat huraian, ayat contoh dan ayat kesimpulan yang kita buat sebentar tadi. Ya, cikgu patah balik sekejap. Masuk cikgu. Ya, kamu gabung. Dah ke depan. Okey, ini ialah latihan kejap lagi. Ya, mungkin kamu sempat nampak. Ni daripada sini. Ya, daripada sini. Perenggan lengkap isi ni. Ya, kamu gabungkan antara faedah. Okey, kita mulakan. Antara faedah bersukan ialah bersukan dapat menyihatkan badan. Tak, titik situ. Kemudian, sambung dengan seterusnya. Okey, sambung seterusnya. Dah ke depan. Kejap ya. Ke depan. Ni sambung seterusnya, ya, sampai dekat sini titik. Sambung. Hal ini demikian kerana apabila kita bersukan sampai habis. Lepas tu sambung lagi. Ya, sambung lagi dengan sebagai contohnya tak titik, kesannya letak sebelah dia. Habis di dalam kelas, sambung dengan jelaslah bahawa, ya, sampailah ayat yang terakhir aktiviti bersukan. Cuba kamu perhatikan berapa baris yang kamu boleh dapat, ya, daripada contoh yang kita bincangkan pada malam ini. Ya, berdasarkan tulisan masing-masing lah. Ya, okey, baik, ya. Okey, pelajar, sampai dekat situ rasa-rasa boleh faham tak? Boleh, ya? Okey, baik. Thank you. Terima kasih respon. Bagus. Boleh faham. Jadi kalau boleh buat macam ni, sudah tentu, ya, untuk mendapat karangan cemerlang, cikgu yakin semua orang boleh sebenarnya, ya, berdasarkan contoh yang kita bincangkan pada malam ini.
Ya, berapa markah untuk dapat karangan cemerlang? Untuk karangan cemerlang, kedudukan markah kamu ialah 26 sampai 30. Itu ialah grade ya. 26 sampai 30 itu ialah cemerlang A. Ya. 20 sampai 25 itu dah jadi B kepujian. Jadi kalau kamu boleh ikut cara cikgu terangkan pada malam ini, ya, ini baru perenggan 1. Jadi kita masuk perenggan yang kedua dengan latihan. Ini yang cikgu nak tinggalkan kepada kamu. Ya, latihan huraikan isi berikut. Bersukan juga merupakan aktiviti mengisi masa lapang secara bermanfaat. Ini ialah perenggan isi yang kedua. Perenggan isi yang pertama, isi kita tadi bersukan dapat menyihatkan badan. Ya. Itu cikgu dah bantu kamu dengan ayat huraian, dengan ayat contoh dan juga dengan ayat kesimpulan. Jadi sekarang, ini cikgu tinggalkan kamu dalam tempoh kalau dapat paling lewat hujung minggu, tolonglah hantar ya supaya cikgu boleh semak latihan kamu ya. Tajuk kita isi yang kedua. Ini isi yang kedua. Bersukan juga. Maknanya faedah yang kedua. Apa tajuk kita pada malam ini pelajar? Siapa boleh ulang? Tajuk kita malam ini apa dia? Okey, betul ya. Tajuk kita ialah faedah bersukan. Jadi faedah yang pertama tadi menyihatkan tubuh badan. Sekarang faedah yang kedua, bersukan juga. Nampak ya, dia nak masukkan isi yang kedua, merupakan aktiviti masa lapang secara bermanfaat. Ya, secara bermanfaat. Jadi ya, dengan bersukan ya, kita boleh mengisi masa lapang secara bermanfaat. Bagaimana? Bukan. Mulakan dengan mengapa. Mengapa dikatakan bersukan mengisi masa lapang? Lepas tu macam mana? Macam mana huraian ya, ayat contoh. Bagaimana kita nak mengisi masa lapang? Kita kena buat apa? Dan diakhiri dengan ayat penegasan. Ya, ayat penegasan. Jelaslah bahawa ya, masa lapang tu macam mana ya. Okey, pelajar boleh ambil tajuk ini ya, tajuk yang cikgu tinggalkan supaya anda boleh menghasilkan 4 perkara asas tadi ya. Ayat topik dah hadir dah. Ya, ayat topik tu ialah ayat isi. Ayat isi yang kedua, mengisi masa lapang secara bermanfaat. Mengapa? Bagaimana ya, dan juga ayat penegasan ya. Okey, boleh ambil tak? Sempat tak ambil? Sila ambil ya. Kalau tak sempat pun tak mengapa, cikgu akan post dalam grup nanti ya. Okey, baik. Jadi rasanya itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Ya, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Okey. Ada apa-apa nak bertanya tak sebelum kita mengakhiri kelas? Silakan. Ya, silakan. Ya. Nanti kena buat karangan yang lengkap lah kan? Karangan yang lengkap. Sekejap ya. Macam mana nak balik kepada pelajar ni? Bukan karangan yang lengkap pelajar, tetapi macam ni. Kamu ada pilihan. Ya, kamu ada pilihan. Kenapa tak nampak pelajar ni? Kejap nak. Aku tak keluar pelajar dia. Pelajar ramai. Kena pergi situ dulu Okey. Okey, terpulang ya kepada anda untuk sama ada kamu nak buat dalam bentuk pelajar. Ramai. Dia tak boleh pergi ke sini. Sama ada kamu nak buat dalam bentuk yang kita olah tadi ya, ataupun dalam bentuk perenggan lengkap, terpulang. Boleh. Ya, kalau kamu rasa kamu nak buat dalam bentuk seperti mana contoh yang kita bincangkan tadi, ya, dimulakan dengan mengapa, lepas tu bagaimana, lepas tu ayat kesimpulan dia, ayat penegasan dia, boleh, ataupun terus gabungkan dalam bentuk perenggan lengkap. Cantum ke semua sekali boleh juga. Terpulang, bebas. Cikgu akan tengok macam mana kamu menghasilkan karangan nanti.
Okey, lagi ada apa nak tanya? Silakan. Kalau tak ada plan atau tak ada apa keterangan lengkap, kena buat cari lagi 2 isi lah. Bukan. Mawadah, bukan cari lagi 2 isi. Tetapi, macam yang cikgu tunjuk pada kamu tadi. Okey, kita balik sekejap. Ni, ya. Oh. Maksudnya buat isi pertama je. Ya, betul. Buat isi kedua sahaja yang apa kita katakan tadi, apa mengarah bersukan juga boleh menyihat, boleh mengisi masa lapang secara bermanfaat. Itu saja. Itu saja, betul. Ya, maknanya tak perlu cari tambahan. Yang itu cikgu nak kamu kembangkan dia menjadi perenggan lengkap. Itu saja. Faham tak? 2 isi je lah. Isi yang pertama tadi apa? Faedah sukan boleh menyihatkan tubuh badan. Dah ada dah mawadah. Itu ialah contoh yang kita bincangkan malam ini. Lepas tu, tugasan yang terakhir tadi yang cikgu minta anda kembangkan. Apa dia? Bersukan juga dapat mengisi masa lapang secara bermanfaat. Yang pertama tadi kamu dah salin sambil cikgu terangkan sambil tu kamu salin. Sekarang ni ialah tugasan. Kalau kata tak sempat salin, ada yang tak sempat salin yang pertama tadi, tak ada masalah. Cikgu rakam video ni, nanti kamu boleh salin pelan-pelan. Yang penting ialah tugasan. Tugasan yang akhir tadi yang cikgu kata, latihan isi yang kedua, iaitu bersukan juga dapat memanfaatkan masa, dapat apa kata ni? Ya, dapat mengisi masa lapang secara bermanfaat. Itu yang kamu nak kena kembangkan mawadah, ya. Okey. Okey, ada apa nak tanya lagi? Okey, rasanya boleh faham dah, ya. Okey, kalau tak ada apa-apa pelajar, cikgu rasa itu saja kelas kita pada malam ini. InsyaAllah ya, cikgu akan masukkan dalam grup semula. Ya, apa-apa yang perlu anda selesaikan dalam latihan dan perlu hantar kepada cikgu. Cuma cikgu minta tolong hantarlah latihan. Ya, cumanya siapa yang hantar, insyaAllah cikgu semak. Yang tak hantar, sebaliknya lah, ya. Yang tak hantar, tak adalah yang dapat cikgu semak. Gitu saja, ya. Okey, kalau tak ada apa-apa, itu sahaja kelas kita pada malam ini pelajar, ya. Jadi cikgu ingat, ya, cikgu tinggalkan anda dengan tugasan, jadi mohon selesaikan. Okey, untuk itu terima kasih atas kehadiran seramai 28 orang pada kelas kita hari ini. Okey, terima kasih semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.